Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan sambung kepada matematik 4 tingkatan 4. Kita dalam tajuk bulatan kalau masih ingat lagi. Hari ini kita nak tentukan ciri-ciri perentas bulatan dan lagi satu kita nak menentukan pusat sebuah bulatan. Okey, kita nak mencari pusat. Baik, pertama sekali kita tengok dulu ciri-ciri perentas untuk sebuah bulatan. Perentas yang melalui pusat bulatan kita panggil diameter. Ini perentas kan, kalau perentas garisan daripada satu titik ke satu titik di lilitan. Kalau perentas itu disambungkan dan tiba-tiba dia melalui pusat bulatan, itu dah kita panggil diameter. Okey. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Jejari maksudnya kalau kita ada satu perentas ini yang bawah itu kita panggil perentas. Kemudian kita ada lukis satu jejari. Jejari itu melalui titik tengah untuk perentas. Kalau dia melalui betul-betul titik tengah ini, okey, itu kita panggil pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama lah sebab dia potong sama panjang kiri kanan. Okey, ini jejari kita panggil pembahagi dua sama. Okey, kalau kita lukis dua pembahagi dua sama serenjang, maksudnya ada satu perentas yang pertama ni, kemudian kita lukis satu jejari yang membahagikan perentas tu kepada dua bahagian yang sama, iaitu kita panggil pembahagi dua sama perentas. Dan kita buat perentas yang lain satu lagi, kemudian kita bahagikan perentas itu, lukis satu jejari yang membahagikan perentas kepada dua bahagian yang sama, iaitu pembahagi dua sama untuk perentas itu. Baik, kita dapat satu titik persilangan, nampak tak? Titik persilangan antara jejari yang membahagi dua ini, yang pertama, dan jejari yang kedua membahagi dua sama perentas yang kedua tu. Titik persilangan tu berada di tengah-tengah pusat bulatan dan titik itu kita panggil pusat bulatan lah. Okey, itu poin yang penting untuk melukis titik tengah nanti. Perentas yang sama panjang. Okey, kalau kita lukis perentas, sini kita panggil perentas tadi kan. Kalau kita lukis perentas yang sama panjang, menghasilkan panjang lengkuk yang sama panjang juga ni. Panjang lengkuk yang lengkung ni lah. Okey, panjang lengkuk dia pun mesti sama. Sama panjang kalau perentas yang kita lukis sama panjang. Okey. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Kalau perentas tu kita lukis sama panjang kat mana-mana pun, kat sini pun tak apa. Asalkan dia sama panjang, katakan yang ini adalah, cikgu bagi contoh, katakan ini adalah 5 cm. Sini pun 5 cm. Okey, jarak dia mesti sama. See? Jarak dia ni mesti sama. Ataupun cikgu lukis yang lain juga. Katakan ini pun 5 cm. So jarak tegak daripada pusat bulatan pergi ke perentas ni, jarak dia secara tegak mesti sama. 1, 2, 3. Okey, itu maksud ayat ini. Alright, cikgu harap kamu clear tentang itu. Baik, kita tengok contoh. Contoh soalan. Rajah menunjukkan sebuah pusat bulatan di O. POR dan QOVT ialah garis lurus. Okey, dia kata POR dan QOVT ni adalah garis lurus. Okey, melalui titik tengah pusat bulatan. Diberi bahawa TV adalah 2. T pergi V 2. Okey, kita pun tulis kat situ. TV tu dah 2. Dan Q pergi V. Q pergi V. Mana dia V kita? Okey ni, Q pergi V. Q pergi V adalah 8 cm. Sini 8 cm. Jadi altogether Q pergi T adalah 10 cm. Nampak tak? Q pergi T mesti 8 tambah lagi 2. Jadi semua tu adalah 10 cm. Okey, soalan dia minta kamu cari yang pertama, namakan paksi simetri bagi rajah ini. Paksi simetri ingat lagi tak? Dibahagi 2 kepada sama bentuk, kiri kanan ataupun atas bawah. Jadi paksi simetri boleh ambil ni satu, nampak tak? Bahagi 2 sama bentuk kiri kanan. Jadi kita boleh PR, atau satu lagi kita boleh ambil yang ini kelas. Kita boleh ambil yang kedua, T dan Q. Kalau kita sambungkan garisan tu, dia boleh bahagi atas bawah sama besar kan? Jadi itu dua paksi simetri, PR dan TQ. Okey, soalan B. Cari panjang OU. Okey, panjang OU. O pergi U, this one. O pergi U. Kalau kamu perhatikan, dia daripada pusat bulatan pergi kepada satu titik di lilitan. Jadi, O pergi U tu sebenarnya jejari. Okey. Macam mana nak cari O pergi U? Tadi kamu perhatikan ni.
Ingat tak kita cari P pergi Q tu 10. 10 dah ambil 2 jejari ataupun 1 diameter. Okey, diameter sama dengan 2 kali jejari. Jejari sebelah kiri tambah jejari sebelah kanan. Maksudnya kalau PQ 10, T pergi O tu 5 lah bahagi 2. So ini kita tahu dia 5. Jadi bila sini 5, QU pun mestilah 5. Alright, 5 cm. Boleh kan? Okay, next. Cari panjang OV. Okay, O pergi V. Sini. O pergi V. Okay, sama juga. Senang aja. Tadi kan kita dah tengok. Jejari ini adalah 5. So, kalau kat sini 2, dah ambil 2. Jadi, O pergi V adalah 5 tolak 2. Iaitu sama dengan 3 cm. Okay, itu contoh 1. Now, contoh 2 pula kita tengok. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan BD berserenjang dengan garis OC. Dia berserenjang ni. Berserenjang maksudnya bersilang dengan sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Diberi AD sama dengan 40, A pergi D 40 dan B pergi D adalah 24. Oh, sini 40 cm. Okey. B pergi D ni adalah 24 cm. Macam tu. Apakah panjang BE sama panjang dengan DE? Okey, dia tanya BE sama tak dengan DE? Okey, tadi kamu nampak tak tanda tu? Tanda berserenjang. Maksudnya ini adalah jejari yang membahagikan perentas di B tu kepada dua bahagian yang sama kalau dia serenjang. Maksudnya sama panjang lah. Adakah ditanya adakah BE sama dengan DE? Ya. Jawapannya soalan A, ya. Kerana garisan OC. Okey, kerana OC adalah jejari. Okey, yang membahagi DB secara berserenjang. Alright, jawab macam tu. Okey, baik, soalan B. Cari panjang EO. E pergi O. Kena tengok baik-baik. Tadi kan kita dapat panjang diameter tu adalah, jauh pula cikgu ambil. Ini adalah 40. A pergi D tu adalah 40. Itu adalah diameter. Jadi separuhnya, separuh ni daripada O pergi A adalah 20 sahaja. Ini pun sama, 20. 40 bahagi 2, 20 cm. Okey, kemudian soalan tanya cari panjang E pergi O. Ini sahaja. Baik, kalau O pergi C, kamu perhatikan ini pun adalah jejari. Okey, sama ni. Ini pun 20 cm. Okey, 20 cm. Sebab dia adalah jejari. Jadi, kalau itu adalah 20 cm, soalan minta kamu cari E pergi O. Baik, berapakah panjang dia kelas? Okey, berapa panjang dia sekarang? Kamu boleh guna teorem Pythagoras kat sini. Okey, kalau di bawah itu adalah 24 cm, sebelah ini adalah 12 cm. So, kamu pun guna bawah ini 12, sana 20. So, kamu boleh cari itu O sini, E. Okey, ambil D. Jadi, kita pun gunalah Pythagoras theorem kita. Kita boleh cari OE kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, ingat lagi tak ni? Okey. 400 tolak 144. So, berapa tu kelas? 400 tolak 144. Okey, 400 tolak 144. Kamu kena kira baik-baik lah. Okey. Sekejap cikgu keluarkan kalkulator untuk kamu. Kita kira sama-sama. Nampak sikit kalkulator cikgu. Jadi itu dia. Kita buat sama-sama. 400 tolak 144 sama dengan
256. Okey. Jadi 256. Cikgu tulis sana. 256. Kemudian nak cari OE sahaja. Itu untuk OE kuasa 2. So OE sahaja adalah 256. Kita kena punca kuasakan jawapan kita tu. Punca kuasa 256. Kita dapat 16. Okey, OE kita sama dengan 16. Okey. Boleh? Ini soalan contoh 2.